inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan pihak Kementerian Pendidikan Tinggi KPT pada Rabu ini berhubung langkah memberi kelonggaran bagi penganjuran konsert di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Beliau menyatakan perkara itu semasa menjawab soalan seorang mahasiswa dalam program Temu Anwar yang diadakan Universiti Malaysia Kelantan UMK di Bachok Kelantan mengenai penganjuran konsert di sebuah universiti awam baru-baru ini sehingga menimbulkan isu selepas tular video berdurasi 37 saat di laman media sosial yang memaparkan suasana tempat duduk lelaki dan wanita tanpa pengasingan. Beralih pula ke laporan seterusnya. Sebanyak 500 anak muda lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dijangka menyertai volunteer Melaka yang ditubuhkan Kerajaan Negeri sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, sukarelawan itu akan diberikan latihan dan kursus berkaitan industri pelancongan selain sejarah serta fakta menarik di kawasan tumpuan pelancongan bagi membantu para pelancong mendapatkan maklumat tepat di sesuatu kawasan mereka kunjungi. Beliau bercakap demikian kepada pihak media selepas merasmikan Coach Airways Alias Freeport Eva Musa Outlet yang diadakan di Alor Gajah, Melaka. Beberapa cadangan sedang dikaji dalam usaha menambah baik skim perkhidmatan askar wataniah. Sebagai itu, jelas Asisten Panglima Pasukan Simpanan, Major Jeneral Datuk Hamdan Ismail, antaranya ialah kertas cadangan penambahbaikan insentif askar wataniah dan penambahbaikan ganjaran perkhidmatan askar wataniah. Pada sidang media selepas menyempurnakan sambutan ulang tahun askar wataniah ke-65 di Regimen 505 Askar Wataniah Camp Force 136 di Pekan Pahang, Major Jeneral Datuk Hamdan berharap penglibatan pelbagai kaum dalam askar wataniah dapat ditingkatkan lagi agar tidak didominasi oleh satu pihak sahaja kerana keselamatan negara merupakan tanggungjawab oleh semua rakyat. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, inspirasi euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Johor Bahru 106.2 FM. Kapsul Masa. Pada tanggal 17 Julai 2013, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia atau YADIM dan Universiti Teknologi Mara UiTM bersetuju menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang hasil pertemuan kedua-dua belah pihak yang diadakan di Ibu Pejabat YADIM Kuala Lumpur. Dalam perbincangan tersebut, beberapa program telah dipersetujui. Antaranya penubuhan sahabat YADIM di kampus-kampus UiTM di seluruh negara. Melalui kerjasama berkenaan, para pelajar UiTM yang menyertai sahabat YADIM akan dilatih sebagai kader untuk membantu YADIM dalam menjalankan program dakwah. Selain itu, persetujuan juga dicapai untuk menjalinkan kerjasama dalam bidang teknologi maklumat dengan menggunakan kepakaran pelajar-pelajar UiTM bagi mewujudkan pelbagai aplikasi sekaligus menjadikan bidang dakwah lebih menarik. Sesungguhnya kerjasama ini merupakan usaha dalam melahirkan golongan terpelajar yang mampu menjadi pemimpin Islam yang berkaliber. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arsip Negara Malaysia. Pencalonan bagi Anugerah Saintis Muda Negara, Anugerah Teknologis Negara dan Anugerah Juruteknik Negara 2023 kini dibuka. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mosti.gov.my. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim.
الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Terus kita nak sama-sama buka tirai untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Dan kita bersiaran untuk edisi hari ini, hari Isnin pagi 19 Jun 2023 bersamaan 30 Zulqa'edah 1444 Hijriah. Moga baik-baik lagi untuk hari ini. Dan terima kasih kepada tim Warna Pagi yang dah pun serahkan siaran ini kepada saya pula untuk teruskan lagi bincang-bincang kita untuk sesi yang seterusnya. Pian dan juga Jalal yang dapat temankan anda. Alhamdulillah banyak perkongsian menarik tu, dan jom kita nak dapatkan lagi intipati perkongsian selepas ini bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dalam rancangan Persona di Zahra. Okey, dan selamat bekerja kepada anda. Selamat bertugas dengan cara masing-masing lah. Sebab walaupun kita laksanakan setiap hari ini,
tugasan yang sama, amalan yang sama, tetapi bagaimana kita nak terus tingkatkan lagi kebaikan. Sama-sama kita muhasabah diri, adakah hari ini kita dah buat yang terbaik? Adakah hari ini kita dah pun capai dalam apa jua objektif kita setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun? Semua tu kena tengok-tengok dan terus tingkatkan kualiti kehidupan kita. Right? Baik, jom nak teruskan tenang-tenang seketika. Kita buka tirai hiburan kita yang pertama bersama-sama dengan Anik Muhai, lagunya Hingga Saat Akhir. Kekal di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Hingga saat akhir nanti, aku akan menjagamu sepenuh hatiku. Andai saat itu hadir, hanya Tuhan tahu pilunya hatiku. Andainya kau pergi, tinggalkan ku sendiri. Jujurnya ku sakit, tapi tak mengapa. Setiap yang hadir pasti akan berakhir. Ku akur, ku senyum dalam tangis. Hingga saat akhir, selagi aku bernyawa, ku berjanji pada diri untuk bersamamu, membuatmu tersenyum, membuat kau bahagia, kerana jujur ku mencintaimu. Andai satu hari nanti aku dan kamu tersalah faham dan menangis. Andai saat itu hadir, kau perlu tahu aku masih menyayangimu. Hingga saat akhir, selagi aku bernyawa, ku berjanji pada diri untuk bersamamu, membuatmu tersenyum, membuat kau bahagia, kerana jujur ku mencintaimu. Jujur ku mencintaimu. Cintaku padamu tak mampu aku luahkan. Ku harap cintamu jua tulus kerananya. Andai ku pergi dulu, doakan ku bahagia. Moga di sana kita bersama. Hingga saat akhir, selagi aku bernyawa, ku berjanji pada diri untuk bersamamu, membuatmu tersenyum, membuat kau bahagia, kerana jujur ku mencintaimu. Kerana jujur ku mencintaimu. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak
tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Chantiva 750 digunakan secara tradisional untuk melegakan sakit sendi dan otot. Mak, kenapa muram je? Mak risau sakit lutut mak ni. Jangan risau, Mak. Saya dah dapatkan tablet Chantiva 750 dari farmasi. Makanlah 1 biji sehari. Dapat legakan sakit sendi dan otot tu. Wah, bagusnya. Tablet Chantiva 750 melegakan sakit sendi dan otot. Hubungi 0376100030 untuk info. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. لبيك اللهم لبيك. Baca talbiah, Mat. Iyalah, Mak Su. InsyaAllah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah, Mak Su. Ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je, Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 dan kita nak teruskan lagi bual bicara kita bersama-sama di rancangan Pesona di Zahra. Setiap hari Isnin pagi ini nak dapatkan lagi intipati pengisiannya. Okey, dan seperti biasa nak jemput anda berada di platform media sosial kita juga di Facebook dan di YouTube IKIM sebab kita bersara langsung di situ. Anda boleh sama-sama berinteraksi, like, komen, share banyak-banyak untuk dapatkan lagi manfaatnya di situ. Okey. Dan seperti biasa, dah pun kita nak sama-sama mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin berada di talian kita ketika ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat je. Syukur, baik seadanya Ustaz. Okey je kami. Masya Allah. Syukur Ustaz, terima kasih. Masih lagi berikan ruang peluang kepada kita kan Ustaz untuk nak dapatkan lagi bincang-bincang yang baik-baik kita pada pagi Isnin ini. Okey Ustaz, kita nak teruskan lagi bincang kita. Kalau ada saja pendengar-pendengar baru yang memang baru follow Radio IKIM, Masya Allah, kita setiap hari ada saja pendengar baru. Katanya rancangan Pesona di Zahra ni apa? Okey, kita nak bincangkan berkaitan dengan watak-watak. Terutamanya kita nak tengok diri kita, audit diri kita kan, untuk nak fahamkan dalam konteks keluarga, suami isteri dan kita nak akan bincangkan pada minggu ini berkaitan tajuk kita konflik antara watak. Ingatkan kita ni sesama manusia je boleh konflik Ustaz. Rupanya sesama kita, watak kita ni pun ada konflik juga Ustaz. Jadi Ustaz, jom kita nak bincangkan Ustaz di awal ni sedikit mukadimah dalam tajuk ini di awal ni. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nassara wa wala. Dan dirahmati Allah DJ Syafiq. Seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat-abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ni hari ni kita menyambung kembali perkongsian kita mengenai watak manusia kan. Jadi maknanya macam mana yang kita tahu bahawa manusia ni tak sama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tak sama. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat bahawa wahai manusia, kami menjadikan kamu lelaki, perempuan, berbangsa-bangsa li ta'arafu, untuk kamu saling kenal. Betul. Jadi maknanya berkenalan ni bukan semata-mata kita berkenalan daripada mana, bukan semata-mata yang zahir, dia suka makan apa, dia suka minum apa, tapi berkenalan ni juga yang penting adalah
tentang watak-watak apa yang dalaman dia tu. Dan kita dah bincang umumnya manusia boleh dibagikan kepada 4, iaitu MATH, mata, akal, telinga dan juga hati. Okey. Apa perbezaan kalau kita tengok gaya kita panggil kaunseling. Kaunseling ni dia ada kaedah dan cara dia ataupun nasihat kita panggilkan. Nasihat maknanya cara aliran barat dengan apa yang aliran daripada Imam Al-Ghazali. Okey. Aliran barat antara kelebihan dia akan minta, dia congkel kita, dia bagi kita soalan sampai solution tu kita yang bagi. Maknanya jadi kalau kita perasan, kalau kita minta nasihat dengan maknanya cara maksudnya yang mana satu aliran maknanya dia takkan bagi nasihat, dia takkan bagi pandangan. Dia akan congkel untuk kita akhirnya yang bagi solusi sini. Contohnya macam saya gaduh dalam rumah tangga saya lah. Kenapa awak bergaduh? Saya tak ngam dengan suami saya lah. Kenapa tak ngam? Dia ada perangai macam ini. Jadi agak-agak awak lah kan. Apa yang terbaik? Saya rasa yang terbaik saya perlu buat macam ni. Macam itulah. Begitu yang sebaiknya. Saya rasa begitu yang sebaiknya. Maknanya dicongkil kita untuk kita sendiri yang bagi jawapan. Sebab bagusnya satu dia adalah kita yang kenal diri kita sendiri. Okey, maknanya jadi solusi itu daripada kita. Okey. Bagi kaunseling ataupun kita panggil nasihat aliran daripada Imam Ghazali, dia ada 3 perkara. Okey, yang pertama sekali dia ada unsur nasihat. Selain daripada dia congkil untuk kita bagi jawapan, dia ada unsur nasihat. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyebut ad-dinu nasihat. Din itu, agama itu adalah nasihat. So dia bagi nasihat agama kan. Yang keduanya, dia ada maknanya mengenal unsur diri. Maknanya dia supaya kita kenal diri kita sendiri. Dan kita memang tak sama. Hari ni kita dah bincang. Maknanya tahun lepas kita bincang tentang emosi. Tahun ni kita bincang pasal watak. Dan biar kita faham manusia itu tak sama dan mahirkan betul-betul. Dan yang ketiga adalah amalan-amalan yang dikongsikan. Dua-dua cara ni bagus. Satu yang dicongkil biar kita sendiri yang bagi jawapan. Itu biasanya maknanya aliran daripada belah-belah barat. Daripada aliran Imam Ghazali dia ada 3 perkara, iaitu dia ada unsur nasihat. Selain daripada congkil kita untuk bagi jawapan, dia ada juga untuk mengenali diri, dia ada juga untuk amalan-amalan. Okey. Jadi mengenali diri sangat penting. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam Pesona di Zahra ataupun dalam maknanya pengalaman-pengalaman saya menghandle saya rasa beribu kes saya tengok kadang-kadang antara terbesar dia adalah mereka tidak mengenal ataupun orang tidak mengenal sesama sendiri. Kalau dapat mengenal, separuh daripada masalah itu lebih ringan. Sebab itu kalau orang datang dekat saya nak tanya pasal mengenai nasihat, saya tidak akan dapat takkan terus bagi pandangan. Saya kena bagi dia soalan ataupun saya menilai dia untuk tengok watak dia apa, suami dia apa, isteri dia apa. Jadi sebahagian, at least lebih daripada separuh kita dapat tahu dah daripada mana konflik tu. Sebab orang dia tak sama. Jadi pada hari ini untuk kita tengok mana konflik antara watak ni, kita nak mulakan dengan kita lihat apa kekuatan dan apakah kekurangan antara watak-watak ni. Okey, saya ulang balik supaya kita ingat MATH, orang mata. Maknanya orang mata ni dia action oriented. Maknanya dia memang bergerak itu dia memang nak cepat-cepat. Maknanya banyak idea yang belum tentu dia boleh selesaikan idea yang dia buat. Kadang-kadang kalau dia buat benda, dia orang yang bagus untuk memulakan. Tapi kadang-kadang kerja tak habis, tidak bertukar-tukar dan sebagainya. Itu orang mata kan. MATH, akal. Orang akal ni dia objective oriented. Maknanya dia punya perjalanan cara berfikir linear, cara berfikir ke depan. Maknanya cara berfikir dia bersudut objektif by objektif. Dia bukan orang yang fikir panjang. Semua orang berfikir panjang, tapi dia by objektif. Why? Kenapa? Satu benda tu. Jadi yang ketiga T, telinga. MATH, T, telinga. Telinga ni orang yang maksudnya information oriented. Dia suka informasi, dia suka kemudian disusun. Maknanya informasi itu maknanya dia suka untuk ambil tahu banyak benda. Kalau tak cukup information, maknanya dia susah nak bergerak. Dan kalau dia tak cukup informasi itu, mungkin dia jadi malas untuk bergerak. Mungkin dia jadi malas untuk ambil tahu. Kalau tak cukup informasi itu. Dan H, hati. Hati ni inner oriented. Mana dalaman sangat penting bagi dia. Benda-benda mood, benda-benda perasaan, benda-benda sesama manusia sangat penting bagi dia. Ini adalah
empat karakter yang berbeza kan, dan empat-empat ni dia ada dalam diri kita kan. Macam mana saya sebut, kita kena tahu susunan dia kan. Kita ni pertama apa, mungkin mata, kedua akal, ketiga telinga, keempat hati kan. Sebab apa, macam mana kita dah kongsikan pada kelas-kelas yang lepas, kalau kita stres kan, maknanya watak nombor 3 dengan 4 itu akan keluar kan. Sebab tu macam contoh kita bawa kuda, saya biasa dengan sukan berkuda kan. Kadang-kadang kalau kita naik kuda, kita katakan kita ada kuda, 4 ekor kuda. Kita biasa bawa kuda pertama, kuda kedua, kita tahu perangai dia macam mana. Kuda ketiga, kuda keempat, kita jarang naik, kita tak tahu perangai dia. Maka takut kita tak pandai nak handle. Kita tak pandai nak menguasai ataupun nak manage ya, atau nak menguruskan dia. Jadi maknanya watak 3, watak 4 tu ketika keluar, takut kita tak pandai nak kontrol. Atau kadang-kadang ada orang yang dianggap bagus. Ini real case. Kita boleh tengok dalam sekeliling kita kan. Dan kita kena kenal diri kita. Dan hari ini ramai orang yang watak 4 dia mata. Contoh mata ni kan action oriented kan. Tapi dia tak pandai bawa watak tu. Kan? Jadi maknanya ketika dia jadi stres, keluar watak tu berlaku perkara-perkara yang maksudnya yang tidak baik lah. Sebab dia nak buat cepat. Orang mata memang nak cepat-cepat, tapi sebab kalau dia memang nombor 1 tu mata, dia pandai kontrol. Tapi ni watak 4 tu kan. Ada orang yang watak 4 hati contohnya kan. Dia tak reti nak handle hati tu. Tiba-tiba jadi watak 4 jadi depression contohnya kan. Depression dan dia tak pandai nak handle. Orang hati tu memang dia mahu hati, dia pandai kontrol kan. Ada orang yang watak 4 dia telinga, tiba-tiba pandai berkira pula sebab keluar kan. Ada orang watak 4 tu akal kan, tiba-tiba ada merancang masuk sebagainya. Jadi maknanya 4 ada dalam diri kita. So kita nak tengok susunan dia. Carilah susunan 1, 2, 3, 4 tu biar kita faham diri kita tu. Okey. Jadi hari ini pagi ni maknanya mengenai konflik antara watak, saya nak kongsikan, nak kongsikan kepada kita apa kekuatan, apa kekurangan. Okey. Yang kita nak tengok di sini, kekurangan watak-watak ini yang boleh menjadi konflik. Kan, sebelum kita ambil satu dulu kan. Okey, kita pergi pada mula-mula orang mata dulu, MATH, mata dulu kan. Okey, apa kekuatan orang mata, apa kekurangan orang mata? Kekuatan orang mata cepat bergerak kan. Orang mata senang menyelesaikan diri. Orang mata ni communication dia agak bagus kan. Dia kelebihan dia memang maknanya action oriented, dia boleh bergerak, dia cepat. Maksudnya bertindak agak cepat. Okey. Daripada sudut kekurangan dia pula, bagi orang mata ni kadang-kadang keputusan dia terlalu pantas. Tidak boleh keputusan dia terlalu pantas, kadang-kadang dia terlepas pandang beberapa perkara. Jadi kadang-kadang keputusan yang dia buat, kalau semata-mata dia tu mata dan diikutkan cara itu, terlalu pantas keputusan. Lepas tu kadang-kadang kita tengok keputusan orang mata kadang-kadang cepat berubah kan. Okeylah, kita pergi sini dah. Mana boleh. Okeylah sini dah pula. Mana boleh. Okeylah sinilah. Cepat berubah. Kalau dia tu tak ada stand, mana cepat berubah kan. Dia macam ada pendirian diri ke Ustaz? Pendirian dia macam mana? Dia macam dia ada konflik tentang pendirian dia. Aku nak stand kat mana, macam tu ke? Okey, kalau dia orang mata yang menurutkan cara mata dia semata-mata. Dia ada benda tu. Ya. Kalau dia ada ilmu, dia faham tak? Mana dia study dulu. Ni kalau dia kata ni cerita orang mata, yang kebiasaan orang mata, dia ada masalah dalam sudut buat keputusan yang terlalu pantas kan. Jadi kadang-kadang orang tengok macam tak ada pendirian. Kadang-kadang ada je pendirian dia. Kadang-kadang satu benda tu dia terlalu pantas, dia tidak sempat untuk melihat dia punya keberhati-hatian dalam keputusan dia tu. Ini kekurangan dia. Jadi kadang-kadang kita tengok macam mana orang mata jadi konflik dia apa? Apa kau ni buat keputusan nak kejap sini. Pening lah. Itu kata konflik antara watak. Jadi bila kita tengok dia buat keputusan tu, kita cakap pening lah, kejap ni. Tu. Okey. Cabaran atau kekurangan orang mata biasanya kadang tidak teratur. Kadang-kadang dia tidak teratur. Kalau dia semata-mata mata, dia tidak teratur. Kita tengok dia agak kelang kabut. Kita tengok dia kelang kabut. Pada dia okey je. Kita tengok pada dia okey je. Tak ada apa pun, okey je kan, jalan je. Tak ada apa pun, okey je. Kita tengok orang mata kadang-kadang orang yang kurang sabar. Kita terlihat begitu. Tak kurang sabar, dia tak boleh nak duduk diam dalam satu masa. Sebab itu
Itu yang kita kena faham kadang-kadang. Kata kita orang telinga, kan? Kita agak detail, kan? Beli barang orang telinga ni dia agak detail. Masuk satu kedai ke satu kedai, masuk satu kedai ke satu kedai, masuk satu kedai ke satu kedai. Yeah. Lepas 3 jam balik kedai pertama. Balik. Maknanya balik kedai pertama sebab dia tengok harga, banding. Lepas 3 jam baru balik kedai pertama. Bayangkan, kita kena faham bayangkan kalau dia kata kita isteri yang macam tu dan suami kita orang mata. Kita minta ada teman kita dan takrifan romantik tu temanlah saya untuk saya beli barang. Ya. Maka berlaku konflik. Confirm berlaku konflik. Confirm. Dan kita kalau kita faham, suami saya ni orang mata, dia tak boleh nak duduk diam. Dia tak boleh macam duduk dia lama, tak boleh. Jadi biarlah dia buat kerja dia. Okay bang, saya nak beli barang ni, nanti time bayar saya telefon abang. Time bayar pada datang. Jadi maknanya biarlah dia jalan ke, buat apa ke, dia minum air ke apa semua. Ini bukan soal romantik ke tak romantik. Ini soal mana dia sendiri itu kesian. Dia akan jadi, kita akan jadi kesian dia kalau kita faham dia. Dia akan duduk tak senang. Jadi sebab itu kita kena faham, dia kena fleksibel. Maksudnya macam mana watak ni. Kadang-kadang kita menyeksa orang itu dengan cara kita tak perasan kadang-kadang. Kalau kita tak faham benda ni. Okay? Dan antara lain orang mata ni terlalu detach kadang-kadang. Dia bukan tak ingat tapi dia mudah untuk detach. Dia malah nak mengingat satu benda. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang mata dia boleh marah. Lepas 5 minit macam tak ada apa-apa berlaku pun. Relax okay. Kan? Aduh. Relax je. Okey, saya pernah jumpa pasangan orang mata, isteri orang mata, suami orang mata. Bergaduh tu macam perang dunia lah. Mama bergaduh macam tu betul kan. Lepas tu senyap kejap dalam 5 minit kan. Lepas 10 minit keluar ada orang naik motor pergi minum. Okey je. Sebab penat bergaduh. Suara serak tak ada air kan. Dah gaduh kat rumah dah mana air dah jomlah kita pergi minum air kat kedai lah. Saya pernah jumpa pasangan macam ini. Aduh, ya Allah. Itu kebetulan orang mata dengan orang mata. Bayangkan kalau dia orang mata dan satu lagi bukan orang mata. Dia bergaduh, marah makin nak, dia boleh detach je. Orang yang lain tu belum tentu boleh cepat detach. Ini antara kelebihan ataupun kekurangan. Sebab tu kalau kita faham antara konflik-konflik yang kita boleh jangkakan dan kita pun boleh faham orang tu macam mana. Okey, kita berhenti sebentar untuk kita maknanya tengok yang lain-lain pula. MATH, mata, akal, telinga dan juga hati. Baik, insyaAllah Ustaz, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ni. Nak tahu lagi macam mana kita nak kenal watak kita kan. Takut nanti jadi konflik. Aku ni nak duduk kat mana? Aku punya keadaan, emosi, perasaan dan juga stand kita ni kan. Takut-takut nanti kita tersilap buat sesuatu cetusan cakna dalam kehidupan kita. InsyaAllah itu sangat penting apabila kita nak mengaturkan kehidupan kita berasaskan dalam diri kita sendiri itu. Okey, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Untuk anda kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp Konti dan juga boleh letakkan di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Okey, kita kembali selepas ni. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tun Ismail Muhammad Ali, seorang tokoh ekonomi dan kewangan negara yang tidak asing lagi. Beliau adalah orang Melayu pertama menjadi Gubernur Bank Negara selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Menyingkap latar belakang pendidikan Tun Ismail Ali, beliau merupakan anak Melayu yang kedua memenangi anugerah beasiswa Ratu England bagi menyambung pelajaran di bidang ekonomi di University Cambridge, United Kingdom dari tahun 1938 hingga 1941. Usai pengajian di University Cambridge, United Kingdom, beliau tidak dapat pulang ke tanah air kerana Perang Dunia Kedua meletus pada ketika itu. Lalu beliau meneruskan pengajian di bidang undang-undang di Middle Temple, London sehingga diterima sebagai peguam pada tahun 1943. Sekembalinya ke tanah air, Tun Ismail Muhammad Ali diberi kepercayaan memegang pelbagai jawatan sehingga dilantik sebagai Gubernur Bank Negara pada tahun 1962. Beliau memegang jawatan tersebut selama 18 tahun sehingga tahun 1980. Beliau juga merupakan pengerusi pertama Permodalan Nasional Berhad PNB. Selama perkhidmatan beliau,
Tun Ismail terkenal sebagai seorang yang menitik beratkan integriti yang tinggi. Beliau begitu menekankan aspek profesionalisme, accountability dan perkhidmatan yang cekap di segenap lapisan kaki tangannya. Tun Ismail sangat disegani dan dikenali sebagai seorang yang amat menempati masa. Beliau juga seorang yang tegas, yang tiada tolok bandingnya sehingga menyebabkan beliau mendapat julukan orang yang lurus seperti landasan kereta api. Tun Ismail Ali kembali menemui penciptanya pada 19 Julai 1998. Pemergian tokoh besar ini merupakan suatu kehilangan yang tiada ganti terhadap dunia perkhidmatan awam. Beliau merupakan legenda tanah air yang menjadi suri teladan dalam hal moral dan integriti yang tinggi. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti jirannya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengatakan perkara yang baik atau berdiam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di Ruangan Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq masih teman-temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Pesona di Zahrah. Okay, anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti, juga letakkan di ruangan komen di setiap platform media sosial kita. Okay? Nah, dengarkan lagi perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang ketika ini berada di talian kita. Masya Allah Ustaz, terima kasih Ustaz. Nak teruskan lagi Ustaz, bincang-bincang kita hari ini berkaitan dengan konflik antara watak. Ustaz, macam mana ni Ustaz? Nak teruskan lagi perbincangan kita. Silakan. Okay. Tadi kita dengar mengenai maknanya biografi Tun Dr. Ismail. Ya. Okey, saya nak tanya Dr. Syafiq sebagai wakil kepada sedar penonton sekalian. Saya menarik tengok. Jadi lepas ni kalau kita baca biografi, kita boleh tengok watak apa dan kita boleh terus nampak terus gaya dia, gaya kepimpinan dia, gaya cakap dia, gaya dia bertindak sebagainya. Okey, kita tengok tadi Tun Dr. Ismail, orang sangat menepati masa. Okay, Tun Dr. Ismail maknanya orang yang maknanya lurus macam landasan kereta api. Maknanya begitu SOP. Kalau satu benda tu dah dikasih tu, begitulah dia. Tak boleh nak maknanya begitu maknanya begitulah seperti landasan kereta api kan. Orangnya tegas contohnya. Agak-agak kan daripada apa yang kita dengar sebentar tadi tu, Tun Dr. Ismail, kalau kita tengok, kita tak baca biografi full ya, tapi sekali dengar macam tu agak-agak orang apa? Telinga. Betul. Dia kena ada fakta, dia kena ada data kan dia kan. Dia tak boleh sesuka hati. Dia kena ada fakta dan data kepada dia. Nampak? Betul. Allah. Nampak tak? Sebab tu bila kita faham maknanya para insan ataupun watak-watak ni, kita tengok, kita boleh tahu, okey, maknanya kita dengar watak dia. Dan kalau betul dia orang telinga, terus kita boleh nampak cara dia bertindak macam mana, cara dia bercakap macam mana. Macam mana orang telinga, ingat tak? Orang telinga ni kemas. Orang kemas orang dia kan. Kalau maknanya, kalau pakai tie daripada pagi sampai malam, itulah dia terletak dia. Ataupun kalau pakai tudung, kerongsang dia, brush dia pagi sampai malam, begitulah terletak dia. Orang mata, pakai terus lepas 1 jam dia bergerak ke, dia dah bergerak ikut rotate macam jam. Kejap kat sini, kejap kat sini. Betulkan balik, kejap kat sini pula.
Aduh. Jadi maknanya itu yang menarik kalau dia kata kita faham kan. Maknanya kita boleh tengok sebab tu buku paling boring dibaca biasanya biografi lah. Tapi kalau kita baca dengan kita memahami watak-watak, kita jadi seronok. Kita dapat memahami lebih lagi. Oh, kenapa dia macam ni? Kenapa dia macam ni? Kenapa dia macam ni? Okey, kita sambung lagi Okey, MATH. Mata, akal. Okey. Konflik antara watak, akal. Okey, akal ni kekuatan dia by objektif, satu benda dia linear, dia ke depan, dia tak macam orang mata yang banyak idea ke kanan, maknanya boleh alternatif tu cepat, boleh fikir. Dia by objektif, ini ke sini macam ibarat macam stesen kereta api ke depan dia. Satu stesen ke satu stesen, satu stesen ke satu stesen. Sebab tu kalau terlanggar ataupun tak kena objektif dia akan jadi freak out lah. Dia akan jadi macam tak kena ni. Sebab dia objektif dia begitu. Maknanya berobjektif. Jadi maknanya dia analisa, dia orang yang fokus satu benda tu, dia fikir, analisa sebagainya. Okey. Daripada kekurangan dia, maknanya orang akal ni dia kurang fleksibel. Kurang fleksibel itu yang bagi orang akal dia kena faham tentang diri dia orang akal ni dia kurang fleksibel. Maksudnya kalau seolah-olahnya macam hidupnya tak banyak warna seolah-olahnya kan. Kalau itu je pattern dia. Mana begitu saja dia kurang fleksibel. Orang akal dia tidak dia tidak ekspresi. Muka dia memang muka malam pot, muka stone. Betul dia kena belajar untuk ekspresi. Dia kena belajar untuk begitu. Banyak saya jumpa, banyak saya jumpa. Bukan yang pasangannya orang akal, sampai pasangan tu tertanya-tanya, dia ni sayang ke tak kat aku sebenarnya ni kan. Sebab muka dia gitu je, tak ada ekspresi. Lama je kan. Tapi sayang. Cuma maksudnya begitulah keadaan dia tu. Dia tak ekspresi. Saya dalam menjadi penasihat kepada sebuah syarikat daripada sudut maknanya kita buat forensik insan. Dia maksudnya jadi letakkan orang di tempat yang betul, orang telinga tempat betul, orang akal tempat betul. Jadi satu majlis penyampaian maksudnya ejen-ejen yang berwawasan jadi berwawasan. Diumumkan ejen-ejen yang berwawasan dapat pergi ke Balkan. Yes. Oh, terima kasih. Pergi mana tadi? Orang mata. Oh, dia happy, dia terima dulu, lepas tu baru fikir. Ke mana tu? Diumumkan maknanya ejen berwawasan dapat pergi ke Umrah. Apa tadi? Apa tu? Hati. Diumumkan ejen berwawasan dapat pergi ke Europe. Ini pergi bila ni? Ini berapa orang ni? Hotelnya kat mana ni? Ini musim apa sana ni? Orang telinga. Berapa orang nak pergi? Diumumkan diumumkan orang berwawasan dapat pergi ke Europe. Gembira tadi? Gembira sangat. Apa tak senyum ke tu? Saya tengah senyum ni. Terima kasih banyak ya. Bukan macam tu je. Tidak ekspresi. Macam tu dia aduh. Jadi kadang-kadang macam ni macam benda-benda macam ni yang kadang-kadang kita jadi konflik atau satu orang tu jadi konflik so jadi itu yang kena bila kita faham, kita sendiri pun kita kena faham dan kita kena lebih fleksibel dengan diri kita. Kalau tidak kita rasa feel good dengan watak dan keadaan kita tu, tapi sebenarnya benda tu maknanya menyukarkan hubungan kita dengan orang lain. Okey. MATH, mata, akal, telinga. Okey. Orang telinga ni dia terperinci, tersusun. Orang telinga tersusun. Maksudnya terperinci. Orang telinga SOP, orang telinga berperaturan, orang telinga berjadual. Okey, orang telinga. Maksudnya orang telinga. Jadi maknanya itulah keadaan dia. Okey. Tapi dia punya kekurangan pula yang kita kena faham, kita anggap dia lambat bertindak. Sebab kalau dia tak cukup maklumat ke apa, dia memang lambat bertindak. Dia kena fikir, dia kena cek maklumat baru bertindak. Maknanya lambat membuat keputusan. Orang telinga, dia beza orang mata tadi. Beza orang mata dia memang buat keputusan gitu. Kalau makan orang mata paling best. Maknanya best daripada sudut apa? Dia cepat lah. Nak order tu cepat. Zap cepat. Kalau makan orang telinga, tengok menu pun mungkin 15 minit ke setengah jam. Tak order lagi tu. Sedangkan posteran ramai orang tu. Belum lagi nak order orang tu. Kemudian dah lah yang kita pelanggan orang telinga. Yang ambil order pun orang telinga juga.
Tokek restoran untuk orang telinga. Sudahlah kau. 3 jam baru kau boleh makan. Lama lah satu ambil order kan. Lama lah. Jadi, kalau semua orang telinga yang terlibat, dia feel good, dia okey. Tapi bayangkan, kita bawa suami kita orang mata. Allah kesian kat dia. 3 jam nak menunggu, memang cerita dia kesian lah dekat dia. Okey. Jadi maknanya dan orang telinga terlalu fokus pada perincian. Yang kadang-kadang kita panggil sebagai micromanage. Micromanage kadang-kadang terlalu mendetailkan perincian. Orang telinga kadang-kadang terlalu nak terbaik. Kadang-kadang nak terbaik. Dia ada sindrom terbaik, tersempurna. Maknanya sebab tu kadang-kadang antara cabaran orang telinga ni boleh jadi OCD, Obsessive Compulsive Disorder, macam boleh was-was sebab nak terbaik dan tersusun dan sebagainya. Dan akhir sekali MATH, orang hati. Orang hati ni dia inner oriented, dalaman, jadi dia agak mengambil berat. Okey, semangat berpasukan tinggi, memang kebersamaan. Jom kebersamaan. Itu yang kadang-kadang sampai kalau pasangan orang telinga, benda yang jomlah bang, kenapa? Jomlah bang sini, tolonglah teman saya lap lantai ni. Lap lantai pun nak kebersamaan. Jomlah nak sama-sama, sidai kain nak sama-sama. Sebab dia memang kebersamaan tu tinggi. Jenis mengambil berat. Bagus mengambil berat dia, maksudnya baguslah dia ambil berat dan ambil tahu. Tapi negative way dia mengepoh kita panggil lah, mengepoh. Kalau orang nak ambil tahu ada sudut situ. Tapi maknanya bagus, di sudut lain peramah, maknanya agak bertimbang rasa. Okey, itu antara kekuatan dia. Kekurangan dia kadang-kadang orang hati sebab dia inner oriented, jadi dia terlalu emosional. Terlalu mengambil berat. Terlalu mengambil berat. Memang bagus mengambil berat, tapi terlalu mengambil berat. Sikit-sikit telefon kan. Awak kat mana? Awak kat mana? Okey. Kadang-kadang bercampur baur antara kerja dengan personal. Mana personal. Dan beza dengan orang mata pula, dia terlalu attached. Attach mana terlalu nak kebersamaan tu. Orang mata dia terlalu detach kadang-kadang. Dia boleh dia solo punya. Maksudnya orang hati ni dia terlalu attach. Jadi maknanya bila kita faham benda macam ni, kita nampak orang ni macam ini, perbezaan macam ini. So kita kena faham, dan kita punya diri, yang kita punya watak, kita pun kena faham. Tak semua watak kita tu bagus untuk kita dan kita punya orang keliling. Jadi kita kena belajar, itu akhlak. Kita dipanggil akhlak, itu panggil adab. Tak boleh nak ikut kita je kan. Contoh macam orang mata terlalu detach. Tak boleh macam itu kan. Marah ikut dia, lepas tu seolah-olah macam tak ada apa-apa berlaku. Itu dia. Itu dia kena faham. Okey, dia kena faham orang lain tak macam tu. Macam contoh macam orang akal, contohnya kan. Orang akal ni dia ada antara dia ada sinis. Dia mulutnya tajam. Orang mata dia mulut longkang tu panggil mulut longkang. Dia ada respon spontan, dia akan menjawab respon spontan dia. Orang akal ni dia sinis panggil maksudnya benda macam ni tak semua orang sesuai. Itu yang kita kena faham. Jadi kalau kita faham, aku ni macam pada kita biasa mungkin, tapi terlalu sinis pada orang tak bagus. Itu kita kena faham, kita kena perhatikan diri kita tu. Orang hati jangan terlalu mengambil berat sampai orang rasa rimas. Ada orang kita terlalu ambil berat sampai orang rasa rimas kita. Jangan terlalu emosional, jangan terlalu sensitif. Belajar pakai baju kalis kata-kata. Orang kalis peluru kan, dikalis kata-kata. Kental. Kalau tak sentap suka sentap maknanya orang telinga pula jangan terlalu micromanage, terlalu terperinci. Tak semua tempat perlu terperinci. Kalau masuk kereta tu macam komen ni tayar tak kena. Jadi orang yang masuk kereta pula orang mata. Detail lah. Jadi ini antara konflik. Okey, suami orang mata, isteri orang telinga. Suami tolong basuhkan kereta isteri. Isteri komen, ini tak betul, tak bersih bang, ini tak bersih bang, ini tak bersih bang. Lama-lama dia kata kau basuh sendiri lah. kau basuh sendiri. Atau pergi hantar kedai lah. Jadi bila kita faham benda ni,
Kata Allah sebut lita'arafu. Jadi maknanya hari ini kita bincang mengenai konflik antara watak. Okay? So kita pelajarilah something, pelajarilah sesuatu bahawa manusia tak sama. Dan ada benda-benda yang naturally kalau kita tak perasan dia boleh menimbulkan konflik. Kalau kita tak perasan lepas tu kena ada awareness, kena ada kesedaran. Oh macam ni. Okay, barulah kita kalau lebih belakang dada, barulah kita boleh maknanya lebih tenang dan lebih maksudnya lebih baguslah satu perkara dalam hubungan interpersonal kita sama manusia wallahu alam. Masya-Allah. Ustaz, sambil-sambil kita bawakan perbincangan, ada juga yang bertanya Ustaz, macam mana Ustaz kalau seseorang ni dia baru nak cari jodoh kan, tapi dia kenal setakat ni dengan seseorang ni, mungkin ada perbezaan antara kedua-dua insan ini. Jadi adakah katanya bolehkah dia nak terima macam tu saja, ataupun adakah ada peluang lain untuk mencari orang lain Ustaz? Berdasarkan tiba-tiba ada yang tak kena secara pemilihan pakaian pun jadi masalah kadang-kadang. Macam mana Ustaz? Betul. Macam mana? Okey. Orang hati nak suka sedondon-sedondon gitu bersama-sama kan. Orang okey, kan watak nombor 1 nombor 2 bawa kita kan. Orang telinga ke hati atau hati ke telinga dalam sedondon nak kemas kan. Maksudnya orang mata tak kisah pun kan. Dia tak perasan kau pakai apa, kita pakai apa. Dia bukan tak perasan, dia sebab dia banyak fikir benda lain kan. Jadi maksudnya konflik-konflik macam tu. Jadi bagi orang yang baru nak cari pasangan, bagus sangat fahami, dengar balik ulangan kita ni tentang watak ni. Dengar bagus kan. Sebab kadang-kadang orang akan menampilkan yang bukan diri dia ketika bercinta ke, ketika nak ambil hati orang ke dan sebagainya. Dia akan menampilkan yang bukan diri dia. Bukan main ni, bukan main kemas kan. Kita sebagai orang telinga tu, bagus saya kemas. Rupanya kahwin aku tahu watak sebenar kan. Jadi dia bukan berubah, itu diri dia. Cuma kadang orang menampilkan watak bukan sebenar. Tapi kalau kita dah nampak, walaupun dia kemas, tapi tengok keputusan dia cepat, dia ni detach, dia ni komunikasi bagus, terlalu peramah, dia orang mata ni. Kita boleh jangkakan terus apa yang selain dia, apa yang telah kita belajar sepanjang mana tahun ni kan. Kita boleh jangka terus. Itulah diri dia. Kita dapat hint saja dari orang mata, walaupun dia memaparkan diri lain, kita boleh terus baca terus. Sebab pattern dia tak sama kan. Maksudnya keadaan dia tak sama orang dia. Lepas tu kena apa yang kita belajar, kena perhatikan, kena belajar tengok orang, praktis terus ilmu ni jangan dibiarkan dalam catatan saja. Kena praktis, perhati. Kalau duduk makan minum kat kedai, perhati. Kita boleh tengok macam mana pelayan yang nak ambil order kita, ada orang telinga, ada orang mata, ada orang akal, ada orang hati. Boleh tengok. Kita boleh, bila kita belajar, ada kan. Kita pergi kenduri kahwin, kita tengok orang, perhati, boleh kenal. Jadi mata kita ni biasa tengok. Jadi kalau kita biasa tengok, kita biasa praktis, banyak manfaat dia sebenarnya. Macam cikgu lah. Cikgu dah mengajar 40 tahun, dia tengok budak tu, dia kenal. Pengalaman dia. Budak ni nampak macam senyapnya tapi keras ni kan. Budak ni terkinja-kinja ni tapi sensitif. Terkinja-kinja. Terlompat-lompat. Aktif Ustaz. Aktif. Tapi sensitif kan. Budak ni muka budak pandai. Budak ni muka budak tidak pandai. Cikgu tak percaya, cikgu bagilah komen. Kalau dah ngajar 30 tahun, 20 tahun, dia tengok budak dia boleh faham. Kan? Sebab apa? Dia biasa tengok budak. Macam tu juga kita belajar hari ni dekat Pusat Zahra, praktiskan. Jadi kita tengok sekilas saja, bak kata pepatah Melayu, sekilas kita tahu jantan betinanya. Sekilas ikan di air, kita tahu jantan betinanya. Sebab kita tahu kilasan dia tu macam mana. Kebiasaan tu macam mana. So praktiskan. Masya-Allah. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pandangannya di situ. InsyaAllah semoga bagi manfaat lagi kepada kita, faham, tahu lagi, dan kita nak explore watak kita supaya antara kita terutamanya dalam keluarga, pasangan hidup, suami isteri, semuanya akan harmoni saja insya-Allah. Baik, betul. Ustaz, di hujung ni sedikitlah Ustaz pimpinan doa dari Ustaz sebagai penutup. Silakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan kurniakanlah manfaat kepada apa yang kami pelajari, ya Allah. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk siaran kita pada masa akan datang. Minggu depan lagi insyaAllah kita akan dapatkan lagi perkongsian menerusi rancangan Pesona di Zahra. Terima kasih Ustaz. Semoga diberikan kemudahan sebaik-baiknya di sana. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bola Bercerita kita menerusi rancangan kita hari ini setiap hari Isnin pagi dalam rancangan Pesona di Zahra. Okey, dan teruskan setia bersama kami sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Satu ummah. Kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. It's a nation. Berbicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam adalah untuk menegakkan turut membincangkan perhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan sekretariat itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIM lah yang ini boleh buat menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah di dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan Syariah dan Perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat? Kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat? Boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad.
Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin.